tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni sesuai dengan keadaan kita pada waktu sekarang ni, kita panggil tajuk dia ialah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dan subhanallah sahaja tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya berhajat untuk menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ini buku yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini salah satu buku yang ni saya pinjam buku isteri saya. Buku saya ada dua. Satu tak tahu di mana, satu lagi dah hancur lah. Banyak sangat buat rujukan. Apa dia? Kalau kita khatam satu ni, insya-Allah tuan-tuan. Saya masuk malam ni saya nak bincang bab yang keempat. Bab yang keempat, tajuk dia fitnah yang terjadi di akhir zaman. Buku ni sangat menarik pasal dia cerita susunan Imam Ibnu Katsir susun bermula daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menurut Rasulullah SAW, terjadinya fitnah huru-hara, munculnya Imam Mahdi, fitnah yang terjadi di akhir zaman, banyaknya tanda-tanda kiamat, Dajjal, Dajjal lagi bab 7, bab 8 Nabi Isa turun, bab 9 keluar Ya'juj Ma'juj, bab 10 keluar binatang melata, bab 11 10 tanda, sampai mana ni? Sampai masuk syurga Allah. Termasuk antara yang dibincangkan, yang sangat banyak dibincangkan adalah peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Buku ni detail, menghimpunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis ayat Quran dan perbincangan ulama berkaitan dengan susunan bermula daripada kiamat, bermula daripada perkara yang berlaku sebelum kiamat sampailah kita semua sama ada masuk syurga Allah ataupun masuk ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Malam ni masuk satu bab, nak bincang satu bab je, bab keempat. Itu pun kita bincang, kita ambil selektif yang sesuai sajalah. Baik, alhamdulillah bi alamin. Mari kita tengok berapa perbincangan dan fitnah yang terjadi di akhir zaman. Banyak fitnah, cubaan dan malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman. Di antaranya ialah bencana alam, penyakit yang bermacam-macam, terjadinya rusuhan, peperangan dan sebagainya. Demikian mukadimah yang dimulakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad. Diriwayatkan daripada Zainab bin Jahshin bahawa dia berkata, pernah Nabi SAW terbangun daripada tidur dengan wajah yang merah, wajah yang memucat, seraya Nabi SAW berkata. Nabi SAW tidur dengan isterinya Zainab, sallallahu alaihi Muhammad, terkejut tengah malam, terjaga. Kemudian wajah Nabi SAW pucat. Lalu Nabi SAW kata dekat isterinya Zainab binti Jahshin, hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sembah melainkan Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW, bila Nabi SAW mimpi, ini sebahagian daripada wahyu. Kita kalau mimpi ini, dia salah satu daripada tiga. Kata Nabi SAW, Nabi sebut. Kalau kita mimpi, salah satu daripada tiga. Yang pertama, mimpi benar. Mimpi Allah nak bagi tahu dekat kita sesuatu perkara yang benar. Kita duduk on the right track. Kita ni yang memilih untuk duduk madrasah ke, yang memilih untuk pilih jalan-jalan kebaikan ni, Allah akan bagi satu mimpi. Mimpi ni nak bagi tahu kata kita ni betul dah jalan kita tu. Macam-macam jenis mimpi Allah bagi. Ada yang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mimpi dia nampak syurga, ada mimpi macam-macam bentuk mimpi, tapi mimpi yang benar. Biasanya mimpi benar ni, mimpi ni dia boleh ingat. Detail jalan cerita dia boleh ingat. Yang kedua, dia panggil mimpi mainan syaitan, kata Nabi SAW. Mimpi ni syaitan. Syaitan yang mainan dia aja. Saja-saja untuk pemain-pemain kita. Mimpi mainan syaitan ni, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW ajak pula dalam satu hadis yang lain. Kalau kita terjaga, kita terkejut dalam mimpi kita, kita tengok satu benda yang kita tak ingin, yang kita rasa macam kita takut, kita gelisah, mimpi buruk dia panggil. Apa Nabi SAW suruh buat? Nabi SAW suruh jaga saja, kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim pertama, yang keduanya beralih belah kiri, ludah 3 kali. Isyarat ludah, jangan tu macam tu. Dan kawan dia tidur sebelah tu, buat dia. Dia pula mimpi
Mimpi ngeri malam tu. Ya, isyarat ludah ya. 3 kali. Kemudian ubah posisi tidur. Ubah tempat tidur. Nabi SAW ajak. Yang ketiga, yang pertama mimpi benar. Yang kedua mimpi mainan syaitan. Yang ketiga mimpi apa yang nafsu kita kita layan nafsu kita. Apa yang duduk dalam fikiran kita. Benda-benda apa yang duduk dalam fikiran kita, salih alaihi wasallam, maka dia akan terbawa-bawa dalam mimpi. Itu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, yang tu tak ada apa-apalah, yang tu tak ada apa-apa. Cumanya kalau duk fikir sangat tu, kalau beli kereta baru tu fikir nak tukar sport rim jelah. Dia hilanglah mimpi tu. Kan? Kalau mimpi duk fikir sangat nak menikah, habis menikah lah, hilang mimpi tu. Macam itulah keadaannya. Apa yang kita duk nak itu. Baik. Tapi Nabi SAW, kalau Nabi SAW mimpi, dia sebagian pada wahyu. Bila Nabi SAW terjaga, Nabi kata apa? La ilaha illallah. Nabi kata celakalah orang. Saya malam ni saya nak cuba untuk speed up. Jadi saya tak baca lah matan Arab tu. Kita nak pergi dalam bahasa yang mudah kita faham je lah. Celakalah orang Arab, kata Nabi SAW. Kerana satu bencana akan terjadi. Iaitu pada hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah pun terbuka. Bila ni? 1500 tahun lepas. Besar mana salih alaihi Muhammad dan Sufyan, yang perawi hadis, menghitung 90 atau 100 dengan jarinya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan semua binasa padahal ada di antara kita masih ramai terdapat orang-orang yang saleh? Baginda menjawab, ya, jika banyak terjadi kemaksiatan. Nabi tunjuk dengan posisi macam ni. Dia temukan jari telunjuk dia dengan jari ibu jari dia macam ni, dan isyarat bahawa waktu tu 1500 tahun lepas, Ya'juj Ma'juj dah duk korek dinding yang dibina oleh Allahumma salli Iskandar Zulqarnain sallallahu alaihi Muhammad, yang terbuat daripada besi dan daripada perak, timah sallallahu alaihi Muhammad. Korek waktu tu dah besar ni. Bila 1000, dan depa tak pernah berhenti untuk stop. Ada cahaya matahari, dia akan korek. Tak hilang cahaya matahari, masuk malam berhenti, esok dia akan sambung balik. Itulah yang berlaku. Dan sejak bila ni? 1500 tahun dulu dah besar ni dah. Lah ni besar mana? Tak tahu. Tak tahu. Maksudnya kalau kita kira-kira timang-timang tengok, mungkin about time dah kot. Dah hampir-hampir waktu dan masa dia. Tapi sebelum nak sampai kepada muncul Ya'juj Ma'juj ni, kita akan ada berapa sequence lagi. Fitnah-fitnah yang besar. Fitnah ni bukan maksud orang kata kat kita. Oh, fitnah akhir zaman maksud apa? Oh, banyaknya orang duk mengata sama-sama fitnah orang. Bukan macam tu. Fitnah ni maksud ujian akhir zaman. Sebelum nak sampai pada Ya'juj Ma'juj keluar, itu kita akan berjumpa dengan tanda-tanda besar yang lain lagi. Antaranya peralihan antara kecil, tanda besar, kecil kepada besar. Peralihannya kita akan berjumpa dengan fitnah, nama dia Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi ni fitnah kat kita. Pasal apa? Ujian. Bila dia muncul, kita kena bai'ah dengan dia. Kita kena ikut dia. Dan cerita tentang Imam Mahdi ni panjang cerita dia lah. Tuan-tuan tunggu kan? Tunggu. Bulan 9 nanti kita akan ada siaran, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Program saya sendiri di TV Al-Hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tajuk dia Riwayat Akhir Zaman. Ada 13 episod. Sallallahu alaihi Muhammad, cerita tentang akhir zaman. Cerita tentang Dajjal, cerita tentang Imam Mahdi, cerita tentang Ya'juj Ma'juj, cerita. Semua 13 episod. Rakaman bermula 7 bulan ni. 7 bulan ni, insya-Allah. Jadi Allah Muhammad mau nak cerita ni. Jadi bila mai Imam Mahdi, lepas muncul Imam Mahdi, muncul pula Dajjal. Ini fitnah besar lagi. Lagi besar fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni sampai ke tahap zaman Nabi Allahumma salli alaihi Muhammad, Nuh alaihi salam dah pun memperingatkan umat dia tentang Dajjal. Setiap para Nabi SAW, kata Nabi SAW, sebelumku, semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya memperingatkan umat dia tentang Dajjal. Pasal apa semua peringat? Walhal semua tahu yang Dajjal akan muncul akhir zaman, sebab fitnah ini sangat besar. Muncul Dajjal. Bila muncul saja Dajjal, Dajjal akan pusing dunia 40 hari.
40 hari. Dalam hadis sebut, hari pertama panjang dia macam setahun. Rasa dia macam setahun. Macam mana rasa macam setahun tu? Adakah dia sekadar maknawiyah? Maknawi je kot, kita rasa macam lama kot. Ulama sebagainya kata demikian. Tapi sebahagian ulama menyebutkan tak. Memang physically dia tempoh dia setahun. Maksudnya pasal apa? Pasal ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW sahabat tanya, habis tu kami nak semayang macam mana? Nabi SAW kata hitung waktu dia. Hitung waktu dia, hitung jam dia. Walaupun dah hari yang sama, mungkin kita semayang sehari itu saja kita semayang 360 kali semayang maghrib. Kira tengok lepas subuh pergi zuhur berapa jam? Kira. Ni duduk pagi lagi ni, matahari tak bergerak-gerak lagi. Katalah berapa jam? Tu lagi semayang zuhur pula. Zuhur biasa apa jam pula? Kira pula lagi mayang sah pula. Macam tu sampai keadaan dia. Bila subhanallah habis semua selesai, tu belum kita duduk dalam fitnah Dajjal ni, Nabi Isa turun pula. Nabi Isa turun pula. Nabi Isa turun dekat Damsyik. Nabi Isa cari Dajjal. Bertembung dengan Dajjal. Dekat mana? Dekat satu tempat nama Lut. Gerbang Lut. Saya pun pernah sampai dah tempat tu. Pergi tengok sendiri dah. Gerbang Lut ni dia bersebelahan dengan Tel Aviv. Ada lapangan terbang terbesar kat situ. Dia extend Tel Aviv tu. Asal nama tempat Tel Aviv tu nama Yafa. Asalnya tempat orang Islam. Lalu subhanallah bila bertemu saja Nabi Isa dengan Dajjal. Waktu tu Nabi Isa tak perlu pergi sampai bunuh Dajjal. Dajjal pun tahu macam mana yang akan berlaku. Bila Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, dia pun tahu apa yang akan berlaku kat dia. Dia akan mati. Mati dia macam garam kena ayak. Dia cair. Dia mencair macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah matilah Dajjal. Bila Dajjal mati, habis lagi? Tak habis lagi. Kalau kita berjaya melepasi fitnah Dajjal ni, kalau kita berjaya untuk melepasi fitnah Dajjal ni, maka kita akan berjumpa dan kita akan duduk di bawah bimbingan ataupun naungan ataupun pemerintahan Nabi Isa AS. Tapi syarat dia mau lepas fitnah Dajjal dulu lah. Ini yang kita takut ni. Takut lagi. Saya takut apa? Bukan cerita tentang Dajjal. Tentang Imam Mahdi pun kita dah rebah dah. Muncul Imam Mahdi, orang kata ini Imam Mahdi, kita kata bukan, ini bukan dia. Ya, fitnah Dajjal lagi dahsyat. Tak ikut dia, siapa ikut dia, makmur lah apa semua. Siapa tak ikut dia, hancur lah. Rosak, musnah. Kita fikir lah. Ni bukan Dajjal, baru COVID-19 pun bergaduh sama-sama kita lah. Berhimpun pakai baju hitam kat Kuala Lumpur apa. Kan, dia nak cerita ni benda-benda hidup jadilah. Sama-sama kita, Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Menakutkan. Lepas tu, kalau kita berjaya melepasi Dajjal ni, kita akan berjumpa dengan Nabi Isa AS. Dan tak habis lagi. Jumpa Ya'juj Ma'juj pula. Yang Nabi SAW cerita 1500 tahun lepas, yang kata tembok tu dah besar ni, dah berlubang dia. Yang dia nak keluar bila? Yang dia nak keluar tu lepas Nabi Isa muncul tu. Maksudnya, saya nak abang macam mana? Nak abang kata betapa dekatnya kita dengan Ya'juj Ma'juj. Kalau kita begitu dekat kita dengan Ya'juj Ma'juj, maksudnya kita lebih dekat dengan yang lain-lain ni. Dia faham kan? Gitu. Ya'juj Ma'juj pun dah besar ni, dah berlubang besar ni dah. 1500 tahun dulu. Dekat dengan Ya'juj. Kalau kita takut dekat dengan Ya'juj Ma'juj, maksudnya kita kena lebih takut sebab dekat lagi dengan yang lain-lain yang akan muncul sebelum Ya'juj Ma'juj. Antara yang besar ialah Dajjal. Kita, Allah tak ajak kita untuk doa jauh daripada fitnah Ya'juj Ma'juj. Tak ada. Nabi SAW tak ajak kita untuk baca doa jauh daripada fitnah Ya'juj Ma'juj. Tapi Nabi SAW ajak kita minta jauh doa supaya jauh daripada fitnah Dajjal. Sallallahu Muhammad. Jadi selepas waktu tu, kata Nabi SAW, waktu kita duduk pada fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj Ma'juj ni, kepala Sallallahu Alaihi Muhammad, kepala lembu, kepala saja nilai dia lebih mahal daripada 100 dinar. 1 dinar 800 ringgit, 100 dinar. Sallallahu Muhammad. Kan?
Apa? 80,000. Nilai kepala tu pasal apa? Pasal tak ada apa. Tak ada apa. Kita duduk dalam susah. Zaman tu nak Ya'juj Ma'juj turun pula. Habis dia lalu hutang mana semua dia hantam. Berlaku banyak pembunuhan. Dia bunuh orang. Siapa dia jumpa dia bunuh. Dia jumpa apa-apa dia rosakkan, dia musnahkan. Dia lalu satu tasik dia lalu. Orang pertama lalu minum air tasik tu. Ya'juj Ma'juj yang last kali sampai air tasik tu dah kering, tak ada apa dah. Dia kata orang pertama dulu lalu habis minum, tinggal aku tak ada apa dah. Nak cerita ramainya, dan dalam riwayat sebut 1000 Ya'juj Ma'juj, dia takkan mati seorang Ya'juj Ma'juj, seorang lah Ya'juj Ma'juj ni manusia. Seorang Ya'juj Ma'juj dia takkan mati selagi tak ada 1000 dia punya waris dia. Punya ramai tu. 99 Ya'juj Ma'juj seorang manusia, riwayat sebut. Sallallahu alaihi Muhammad. 999 Ya'juj Ma'juj seorang manusia. Ni dia punya nisbah dia. Sebab tu punya ramai dia tu. Oh, patutlah bila dia turun. Maksudnya kalau kita duduk seorang ni, dia punya tu ada 999 orang. Dia orang lah. Ya'juj Ma'juj ni orang. Manusia. Dia bukan satu sistem ke. Juga apa. Dia wajah pesek, mata sepek. Cerita lah. Muka mulit, kulit kemerah-merahan. Macam tu lah. Dalam riwayat dia gambarkan macam mana Ya'juj Ma'juj. Jadi Allah SWT tuan-tuan, bila dia turun, maka kalau Dajjal yang fitnahnya begitu dahsyat, dia kontrol ekonomi, dia kontrol dunia, dan tak mustahil Dajjal menggunakan sistem internet macam mana kita sekarang. Kita pun dah terikat dengan internet. Tuan-tuan boleh bayang tak? Semua ni duduk kuliah ni pun pakai internet ni. Susah hati takut internet. Kita guna WhatsApp, meniaga guna WhatsApp, apa semua guna WhatsApp. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu hari WhatsApp crash. Satu hari WhatsApp habis, tak boleh buka. Semua tak boleh buka. Kalut kita. Seminggu WhatsApp tak boleh buka. Kelang kabut kita. Pasal apa? Peniaga semua ke WhatsApp. Guru semua sebagainya. Habis. Dan Sallallahu Muhammad. Dan tak mustahil waktu tu. Dajjal sendiri. Dajjal yang begitu dahsyat fitnah dia. Nabi SAW suruh. Nabi SAW cerita. Nabi Isa akan pi ligan Dajjal. Pi kejar Dajjal untuk bunuh. Tapi dengan Ya'juj Ma'juj, Allah tak suruh Nabi Isa untuk pergi lawan Ya'juj Ma'juj. Allah perintah Nabi Isa untuk lari. Nak kata dahsyatnya Ya'juj Ma'juj ni, dia punya kerosakan yang dia buat, Nabi Isa tak diperintahkan untuk lawan Ya'juj Ma'juj. Lari. Nabi Isa lari, pergi sembunyi, bawa pengikut dia sembunyi di satu bukit. Ya'juj Ma'juj memberontak, merosak, habis. Apa yang mampu dibuat, Allah perintah Nabi Isa untuk doa je. Doa supaya Allah musnahkan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa dengan pengikut dia duduk kat dalam kawasan bukit, angkat tangan doa, Allah turunkan wabak. Allah turunkan satu jenis ulat yang membunuh Ya'juj Ma'juj sampai Nabi gambarkan tak ada satu tempat di dunia ni melainkan semua bangkai Ya'juj Ma'juj. Lepas tu Allah turunkan hujan, bersihkan. Allah turunkan binatang-binatang, burung-burung yang leher dia macam unta, makan-makan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ni. Kemudian Allah turunkan hujan, bersihkan. Waktu tu baru bersih dunia, cantik, elok, baru Nabi SAW, Nabi Isa merintah selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa pun akan wafat. Selepas tu kacau bila balik semua. Selepas tak ada, Nabi Isa pun dah tak ada, kacau balik dunia. Waktu Nabi Isa merintah tu, suasana dia macam zaman kenabian. Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Satu sistem pemerintahan seperti mana zaman kenabian. Macam zaman Khulafa' Rasyidin tu. Nikmat, elok, cantik. Seorang perempuan berjalan setempat-tempat dalam keadaan tak ada siapa pun ganggu dia. Nak cerita. Zaman tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tempoh tu diceritakan hanya berlangsung dalam 7 tahun. Lepas tu Nabi Isa akan diwafatkan. Lepas Nabi Isa wafat, jadi kacau bila balik. Tu nak cerita mimpi Nabi SAW apa ni? Nampak Ya'juj Ma'juj, tembok dia dah berlubang. Kemudian sahabat tanya Rasulullah, adakah manusia akan binasa waktu tu? Kalau ramai di kalangan kita ada orang soleh, nak jadi kecoh juga kan? Nak jadi kacau juga kan? Padahal ada je orang soleh kat kita ni, ramai orang soleh kat kita. Kata Nabi SAW, ya,
tetap akan berlaku kehancuran, tetap akan jadi berlaku kerosakan. Pasal apa? Bila banyak berlakunya kemaksiatan. Jadi maksudnya, kalau kita tak tengok future, tengok ke depan, tengok waktu ni, mustahil tak berlaku wabak, mustahil tak berlaku kehancuran, mustahil tak berlaku macam-macam. Tadi saya sempat tengok, tuan-tuan, saya nak tempat tengok. Kita rasa macam kita susah ni kan? Macam-macam. Kita kata macam-macam. Lah ni. Tiap-tiap hari kita tengok kat Facebook, tengok apa yang orang tak kata, apa orang tak sebut. Kita rasa macam kita berada dalam keadaan yang sangat susah. Sangat susah. Tadi saya sempat tengok dokumentari National Geographic. Tahu dia cerita apa? 1942. Waktu tahun pemerintahan Jepun. Nah, Saudara Muhammad. Lagi dahsyat. Siapa tu? Bukan lama mana, 70 tahun lah. Tok Wan kita dulu ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Saya tengok ada dia punya saksi-saksi cerita apa yang dia lalui waktu tu. Ada orang Melayu ada, berapa orang, orang India ada, orang Cina ada. Subhanallah. Orang yang tak setuju, ada yang apa-apa yang tak setuju dengan Jepun ni, ambil paip ayak, dia baring kat atas tu. Dia ambil paip ayak, dia bubuh, dia bubuh paip dia dalam mulut, dia buat lakon semula. Bubuh paip dalam mulut, bubuh paip, ambil, dia basahkan kain, dia tutup muka, tutup mulut, dia tekap tu sampai tak boleh macam tu. Yang dia boleh tarik nafas tu melalui dekat mulut dia ni je. Dia pun buka paip, dia pun penuhkan ayak dalam perut dia. Dia pun ambil papan, dia duduk baring tu. Dia pun ambil papan, tentera Jepun pijak kiri dan kanan untuk tekan perut dia. Yang keluar bukan keluar ayak, keluar darah. Dia pun panggil Tokyo Wine. Dia punya gelaran dia tu. Risau tuan, Saudara Muhammad. Waktu tu langsung tak ada makanan. Kita duk cerita kita ni tak ada makanan. Komplain. Saya sebut, saya takut. Kita punya bahasa komplain. Saya takut Allah murka kat kita je. Kita punya bahasa ni, teruk kami, dahsyat kami, zalim, hampa, pembunuh. Dia kata kat kita. Dia kata dekat orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu waktu tu, dia cerita, ni saksi cerita, dia langsung tak ada benda nak pakai pun tak ada. Bukan cerita nak makan. Pakai pun tak ada. Potong guni, jek guni pakai. Kita ni pakai baju belambak lagi. Makan cukup lagi tuan-tuan. Dia langsung tak ada makan. Sebiji beras pun tak ada. Ni cerita mana ni? Bukan cerita negara Afrika mana ni. Ni negara kita 70 tahun yang lepas. Sampai berlaku pula pemberontakan. Sallallahu alaihi Muhammad, wujud satu kumpulan-kumpulan penentang Jepun di kalangan orang Cina masuk duduk dekat dalam hutan-hutan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Ni pun satu hal pula waktu tu. Jadi kerja pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian wujud pula kelompok. Dia cerita panjang pula cerita Jepun ni lah. Sebab saya duduk tengok oh dahsyat. Dia buat satu peristiwa yang berlaku dekat Negeri Sembilan. Dekat Negeri Sembilan. Tempat tu tempat makmur. Jepun, mereka lantik beberapa orang daripada orang Melayu untuk jadi macam mata-mata. Jadi polis lah. Untuk jaga. Dia ada pakai dekat lengan dia. Kain putih, ada tanda. Kain putih dengan kain merah. Tanda kata dia ni mata-mata Jepun. Dia polis Jepun. Sebab consideration bahawa tanah ni tanah Melayu. Macam itulah lebih kurang. Lalu, mereka pun duduk kawal. Dapat tangkap dengan orang yang tentera yang duduk dalam hutan ni. Mereka masuk, mereka duduk. Sebab mereka ni duduk mengharapkan bantuan beras. Bantuan daripada orang-orang kampung tu. Orang kampung sebab perkampungan Cina kat situ. Mereka ni duduk bagi makan, bagi beras apa semua. Untuk ration mereka ni. Mereka masuk dalam pekan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang ni. Seorang orang Melayu ni yang pakai ni. Kemudian dia tangkap orang ni, bawa pergi ke hutan dan dia execute lah, bunuh dia. Berita ni sampai dekat Jepun. Sampai dekat tentera Jepun, kepimpinan tentera Jepun. Apa dia buat? Dia himpunkan seluruh kampung tu, seluruh bandar tu. Di Negeri Sembilan tu.
Mereka asingkan orang Melayu sebelah sini, orang Cina sebelah sini. Apa mereka buat? Orang Cina dia masukkan dekat dalam satu kedai, lot-lot kedai ni, semua himpun dekat dalam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang laki-laki dia bawa ni dengan satu arahan, tembak. Tembak perut depan mata orang Melayu ni. Tembak perut yang laki-laki, mati. Semua mati. Kemudian yang orang perempuan dan anak-anak kecil pula yang duduk dekat dalam bangunan tu dibakar, burn sampai mati. Habis tak ada tinggal seorang Cina pun dekat kampung tu, di depan mata orang Melayu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni dekat mana ni? Kat negara kita ni. Kalau nak cerita kita dahsyat, dulu lebih dahsyat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan pula, lepas daripada tiba-tiba Hiroshima Nagasaki kena bom. Bila jadi macam tu, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, bila Hiroshima Nagasaki kena bom, maka orang Jepun pakat menjaga diri, kemudian baliklah. Tinggal. Ada berapa tempoh dekat negara kita yang tak ada kerajaan. Waktu ni yang keluar, yang daripada hutan ni depa keluar, depa tubuh kerajaan. Depa claim depa lah yang berjasa menghalau Jepun daripada ni. Dan apa depa buat? Depa buat mahkamah rakyat. Mahkamah depa panggil semua orang-orang yang tadi ada kaitannya dengan Jepun, dia panggil hukum. Lama sekian. Kesalahan kamu, tali barut bla 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 semua. Kemudian apa yang kita nak buat ni? Ni gini pada ni. Semua gini pada ni. Yang bintang ni depan. Apa kita nak buat ni? Ada seorang menyok dekat dalam ni. Ni saksi cerita, saksi salah seorang individu. Salah seorang kata apa? Kill him, bunuh dia. Dalam ramai ni. Bunuh dia. Lepas tu mau kata, bunuh. Terus bawa, bunuh. Macam tu je, simple macam tu je. Jadi depan. Waktu tu berlaku perang saudara. Tuan-tuan, nak cerita dahsyat waktu tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka tuan-tuan Allah SWT, kalau kita ingat balik apa yang berlaku zaman dulu, kita akan kurang komplit. Tuan-tuan, Allah bagi ujian ni pasal apa kita ni? Pasal bila semua ada orang baik ada orang baik ada. Ada tak orang soleh? Ada. Ada dah alim ulama? Ada. Tapi pasal apa duk turun bala lagi? Pasal apa duk turun je lagi? Pasal apa lagi? Pasal ada orang maksiat. Selagi ada orang maksiat, selagi tu. Dan antara maksiat yang sangat terang-terang berlaku lah ni, ialah perpecahan sama-sama kita ni. Maksiat. Allah tak bagi macam tu. Fitnah tiap-tiap hari. Orang tak kata, dia kata. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi, itu. Salli ala Muhammad. Hadis berikutnya. Al-Haris Al-Farashiyah, bahawa Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Ini hadis ni riwayat hadis Az-Zuhri daripada Hindun binti Al-Haris Al-Farashiyah, bahawa Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur dengan terkejut seraya mengucapkan subhanallah. Gudang kekayaan apakah yang diturunkan Allah pada malam ini? Gudang kekayaan apakah yang telah diturunkan oleh Allah pada malam ni? Dan bencana apakah yang Allah turunkan? Siapakah yang bersedia untuk membangunkan wanita-wanita penghuni bilik, maksud isteri-isterinya, supaya bangun untuk solat? Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat? Nabi SAW cerita. Hadis berikutnya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah naik ke atas satu bangunan tinggi di Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Satu hari Nabi SAW naik atas bangunan tinggi di Madinah. Sallallahu alaihi Muhammad lalu bersabda, tahukah kamu sekalian apa yang aku lihat? Para sahabat menjawab, tidak. Baginda bersabda, sesungguhnya aku benar-benar melihat huru-hara terjadi di rumah-rumah kamu sekalian seperti mana turunnya hujan. Saya pernah mendengar syarahan daripada seorang ulama, seorang ustaz. Dia cerita tentang ni. Fitnah akan berlaku, fitnah ni akan berlaku dalam rumah-rumah kita. Dia macam hujan turun, bila hujan turun tak ada rumah yang tak kena. Semua rumah kena. Dia nak
Kalau fitnah tu tak berlaku dalam rumah, dia boleh lari keluar. Dia boleh sembunyi duduk dalam rumah dia. Fitnah duduk di luar, dia boleh lari. Fitnah saya sebut sekali ni ujian. Kalau benda tu berlaku di luar, macam kita lah ni lah, wabak ni duduk keluar. Nak selamat duduk di rumah, duduk di rumah tak kenal lah. Selagi kita duduk keluar, duduk jumpa orang, chances untuk kenal tu ada. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW cerita fitnah ni, dia akan kena setiap rumah. Maksudnya fitnah ni bukan duduk di luar semata, tapi duduk dalam rumah-rumah kita. Betul tak tuan-tuan? Apa dia? TV, gadget, handphone. Betul tak? Kita rasa kalau anak selamatkan anak kita, kita tutup dia dulu-dulu, anak kita buat perangai, kita letak dia balik, kunci dia kat dalam tu, tak payah keluar, duduk dah ni, anak kita selamat. Lah ni kita kunci anak kita, tak dia kat dalam tu, lagi kita tak selamat. Betul tak? Fitnah. Apa orang tak buat lah ni? Ini info. Orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dah ni orang tak payah bela anjing, tak payah bayar kucing. Dia bela anjing dan kucing dalam internet. Ada? Pet ni. Bela. Susah hati kelangkap pasal apa ni? Pasal apa ni? Lupa nak bagi makan. Makan apa? Kucing dia. Kat mana? Kat rumah? Tak, lah handphone. Cerita betul ni. Ada budak yang teriak sehari pasal apa? Pasal kucing dia mati. Bukan kucing mati tu, kucing dalam handphone. Sebab terlupa bagi makan. Mati. Tuan-tuan salat semak. Terlupa nak upload internet ke apa hari tu? Nak reload internet? Sebagainya jadi. Ada tak anak-anak kita dengan kita yang dah mula bermasam muka pasal handphone? Ada? Fitnah. Tak rasa-rasa patut tak seorang anak sallallahu alaihi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi Muhammad, seorang anak tarik muka dengan mak ayah dia pasal handphone? Rasa-rasa patut tak? Besar tak? Besar tak kesalahan seorang anak apa? Dia panggil apa tu? Buat apa muka ni? Cumui, buat apa? Com. Buat com ke? Bila Allah sebut dalam Quran, wala takul uffin, pun tak boleh sebut. Buat itu muka. Kan? Allah aku. Tutup pintu. Kam. Kes handphone. Rasa-rasa patut tak dengan larangan Allah tu? Dengan duk cerita tentang sifat dan ciri anak derhaka tu? Dia sanggup jadi anak derhaka pasal handphone. Rasa-rasa patut tak? Tak patut. Tapi dia buat tak? Lebih pada tu lagi dia buat. Nak cerita fitnah sangat besar. Kita cerita hari tu, bunuh diri, terjun bangunan, kes handphone, mati pun sanggup, handphone je pasal. Allah maksud simak dah. Lari rumah, dan tak bercakap, apa sebagainya. Allah Rabbi. Agaknya lah, kalau kita bagi dia pilihan, mak ke handphone? Masa dia pilih handphone ke? Mak tak ada apa. Handphone dah macam-macam. Fitnah. Allahumma salli ala Muhammad. Betul ya Nabi SAW cerita tu. Agaknya kalau mak ayah kita dulu ada tengok keadaan kita lah ni, agak dia pun rasa macam pelik tu. Pelik. Saya ada simpan beberapa gambar. Dia berbuat kartun-kartun. Saya semua dan betapa peliknya kita dengan kita duk rasa macam kita nak mendekatkan hubungan kita sama keluarga dengan pergi makan malam bersama, tetapi masing-masing duk tengok handphone masing-masing. Kita akan bercakap. Buh internet satu kat tengah tu. Salih Muhammad. Allahu Rabbi. A'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda,
Yang ni pun kita berasa ni, saya baca ni saya takut. Nabi SAW pernah bersabda, waktu saling berdekatan, waktu jadi pendek. Di dalam satu hadis Nabi SAW cerita beberapa tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, hadis sahih. Nabi kata apa? Yang pertama, waktu saling berdekatan. Maksudnya waktu jadi pendek-pendek. Kita berasa dekat dengan kiamat, kita akan berasa waktu kita ni terlalu pendek. Besar je. Jumaat ke Jumaat sangat cepat. Tempoh sebulan tu tak berasa apa kan? Apa lama lagi? Sebulan. Coy, sampai dah. Setahun. Saya duduk teringat lagi tahun 2000, Y2K. Duduk berasa lagi waktu tu duduk kecoh apa? Sampai lagi tahun 2000, waktu tu internet tak ada, elektrik terpadam, apa semua, kita akan jadi kecoh. Pasal apa? Pasal calculation kalender apa semua tu setakat 1999 je. Dia tak main tang 2000. Bahawa semua akan jadi kecoh. Lepas aku tu lah ni tahun 2021 dah. Punya cepat. Salih alaihi Muhammad. Tahun tu buka. Nabi SAW. Setahun kamu akan rasa seperti sebulan. Sebulan kamu rasakan seperti seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari ni macam percikan api je. Tu habis. Bila saya fikir ni, kadang saya jadi anxiety, saya rasa takut. Cepatnya waktu. Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam, sangat menakutkan. Disebut. Yang pertama, waktu saling berdekatan. Yang kedua, ilmu berkurang. Banyak orang bercakap ilmu, tapi tak sama ilmu macam mana dulu. Ilmu tu banyak orang bercakap ilmu, sumber ilmu sangat banyak, tapi ilmu tu macam tak melekat. Betul tak? Yang bercakap pun bukan ahli dia. Orang jahil bagi fatwa. Dia jahil, dia bagi fatwa pula kat atas. Habis merosak masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam saya ada program dengan Ustaz Kazim, Datuk Kazim. Dalam perjalanan nak pergi ke program tu, saya Muhammad tertengoklah satu YouTube, satu video lah. Perbalahan di antara dua. Satu, Salih alaihi Muhammad, Mufti dan ahli jabatan kuasa Mufti. Mufti dan AJK, Majlis Fatwa, yang membuat keputusan tentang salah, ajaran salah yang dibawa oleh seorang yang rambut apa kemarin, dreadlock, rambut dia. Lepas tu dia bawa keluar satu putusan lah, Majlis Fatwa bawa keluar salah, fahaman ajaran ni salah. Saya pula dengar pula orang tu pula kata, dia pula jawab balik. Dia kata, Salih Muhammad, dia cakap real lah. Semua keluar semua empat patah perkataan tu. Tahu patah perkataan? Tak tahu, mampu orang soleh-soleh baik-baik. Macam depa tadi yang depa jenis tunjuk lagi, depa potong tunjuk gambar jari dia pula lagi. Jari tengah ya. Daripada awal sampai habis maki hamun. Tapi nak cerita, jumlah yang tengok orang ni lagi ramai daripada tengok yang ni. Nak cerita, subhanallah. Yang kata apa? Jangan risau. Saya belajar pula. Jangan risau ni teruskan perjuangan kamu, teruskan apa, memang akhir zaman memang orang dengki macam itulah. Yang menyokong ramai. Ya Allah, saya kata ya Allah, risaulah ya Allah. Kalau macam ni keadaan dia, pengikut dia ramai. Orang yang mengambil ilmu daripada dia ramai. Anak-anak muda ramai ambil ilmu daripada dia. Ramai tuan-tuan. Video dia saja 100,000 lebih view. Kawan yang bagi penjelasan tadi ni berapa puluh ribu view. 100,000 lebih view.
Yang majoriti menyokong dia. Yang ni, yang kawan ni, yang cuba menjelaskan apa kesalahan yang dia buat ni, cuba untuk jelaskan secara detail dengan secara ilmiah ni. Geng yang tengok ni, masuk sini, maki kawan ni pula. Sampai kena tutup dia punya komen, ruangan komen dia. Nak cerita. Na'udzubillah min dhalik. Nabi SAW cerita dah, akhir zaman macam tu. Dan cara pula Allah nak angkat ilmu ni macam mana? Cara dia, Allah matikan ulama. Ulama-ulama mati. Ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang alim ni mati. Yang tinggal ni siapa? Orang-orang jahil yang memberikan fatwa. Lagi siapa? Lagi apa? Nombor 2. Yang ketiga, kikir, kedekut yang tak hilang-hilang. Orang sayang duit, sayang nak bagi bantu, sayang nak tolong. Ada orang tolong, tolong pula isytiharkan pertolongan dia. Salih alaihi wasallam Muhammad. Lagi yang berikutnya, salih alaihi wasallam Muhammad, huru-hara bermaharaja lela. Kecoh sana, kecoh sini, macam tak habis-habis. Ni kalau cerita berapa benda yang saya duk cerita ni, 1, 2, 3, 4 dah ni, dia bukan jadi kat tempat kita saja. Seluruh dunia jadi benda yang sama. Huara jadi tak? Merata dunia tuan-tuan, huara. Hari ni ada beberapa orang yang cuba untuk nak protes, nak tunjuk ketidakpuasan hati di atas pengurusan COVID-19 kerajaan kita kat negara kita. Berapa orang pergi iman kira? 200 orang. Tuan-tuan rasa macam tu? Kita, ada juga, dahsyat negara kita teruk. Negara lain lagi teruk. Dia punya demonstrasi negara lain lebih dahsyat daripada tempat kita. Maksudnya, ada tak? Ada. Kecoh ada tak? Kecoh mata dunia. Tak ada negara yang memandang kerajaannya menguruskan COVID-19 di negara dia tu dengan betul. Macam itulah. Kita cerita kita ni ada anti-vaksin. Amerika sendiri pun berhadapan dengan kelompok anti-vaksin yang sangat kuat. Nah, saya lihat Muhammad. Cerita. Tadi saya duduk tengok ada seorang tu buat interview dia pergi cucuk vaksin. Saya ni selepas saya cucuk vaksin ni, muka saya disengit. Mata saya tak boleh nak buka tengok ni. Saya nak tidur saya kena tutup. Lepas tu tengok saya buka. Berapa lama dah? Berapa lama dah ada vaksin tu? Ambil sudu, pak melekat. Wah, dahsyat tu. Sebagainya. Lepas tu ada orang komen itu Bell palsy. Tak Bell palsy. Bell palsy, dia herok muka tu. Kalau yang tu bukan tunggu pasal vaksin, itu fasa nerve, saraf. Pergi klinik ada ubat dia. Ada rawatan dia untuk Bell palsy. Ya, nak cerita benda orang bercakap, benda orang macam-macam lah jadi. Sebagainya Muslim dan nak cerita, sampai bila-bila pun tak habis. Dan keadaan dia sangat dahsyat sekarang ni. Dan Nabi SAW sebut lagi, salih ala sayyidina Muhammad, banyak berlakunya rusuhan. Rusuhan ni merata-rata dunia. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-harju, Nabi kata apa? Aktsaru al-harju, banyaknya al-harju. Nabi sahabat tanya, ma al-harju Rasulullah? Apakah al-harju itu Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-qatlu, pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan. Allah Rabbi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Cerita perang satu hari. Salli ala Muhammad. Pembunuhan, Allah. Lah ni duk sembang bawa ni pasal orang masuk rumah. Salih semat rumah mentua saya kat Melaka tu orang pernah masuk. Habis semua barang ni ambil. Letak kamera, letak CCTV pun dia, alarm pun dia ni. Pandailah dia pun nak masuk kan. Kalau dulu-dulu ada orang masuk ke rumah, kita duduk dalam rumah, dia dengar kita dalam rumah, dia lari. Dulu-dulu lah. Masuk rumah kita, dengar ada orang korek-korek. Oi, buat apa? Siapa tu? Oh, dia lari lah. Lah ni, kalau orang masuk rumah kita, dia dengar kita, dia cakap kita, oi, siapa tu? Kita lari.
Jangan tunggu. Jangan tunggu. Ada satu kes tu, kes curi duit shilling je tuan, tikam. Kesian makcik tu. Dosa duk pakai gelang-gelang emas banyak-banyak kan. Sedekah wakaf. Tak kan? Tak pakai. Kan habis wakaf habis dah. Dia pakai gelang besar-besar tu. Silap-silap dah. Tangan pun hilang ni. Bukan kira lah ni. Orang nilai bunuh ni macam nyawa ni macam tak ada nilai. Sampai Nabi sebut akhir zaman ni apa? Orang membunuh dia tak tahu pasal apa dia bunuh, orang yang dibunuh pun dia tak tahu pasal apa dia dibunuh. Pasal apa bunuh aku? Tak tahu. Lah. Dekat akhirat dia. Bunuh pasal apa? Betul. Pasal orang yang bunuh pun tak tahu pasal apa dia. Pasal apa bunuh dia? Saya pun tak tahu pasal apa dia bunuh saya bunuh dia. Betul tu ya. Hang kena bunuh pasal apa? Saya pun tak tahu dia bunuh saya pasal apa. Semua tak ada reason. Main bunuh ni macam tak ada apa. Nyawa ni macam tak ada apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Huzaifah berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami dua hadis yang mana aku tahu, yang mana aku sudah tahu, dan aku masih menunggu yang ada satu lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Baginda cerita dua hadis Nabi SAW, cerita benda yang akan berlaku. Satu dah berlaku dah, satu lagi aku duk tunggu lagi, dia kata Huzaifah. Dia menceritakan kepada kami bahawa amanah berada di dalam pangkal hati manusia. Amanah berada pada pangkal hati manusia. Kemudian Al-Quran turun dan mereka tahu daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian baginda menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Baginda bersabda, seorang tidur dengan nyenyak lalu dicabut amanah daripada dalam hati dia, maka akan tinggal bekasnya sahaja. Bila dia tidur lagi dicabut amanah tersebut daripada hatinya, hingga tinggallah bekas seperti tempat kosong. Seperti batu yang jatuh atas kaki kamu, bekas di batu itu terus membengkak sehingga dalamnya kosong, dan Nabi mengambil batu kecil dan menjatuhkan ke atas kaki baginda. Nabi cerita akhir zaman dia macam tu. Akhir zaman, amanah ni memang semua ada manusia dalam hati dia ada amanah siap-siap. Dia fitrah. Amanah ni maksudnya, yalah orang bagi sesuatu kita jaga elok amanah. Semua orang ada sifat tu. Tapi satu hari nanti, bila seorang tu tidur, Allah cabut amanah daripada hati dia. Yang tinggal tu bekas. Dia tidur lagi, cabut lagi amanah. Yang tinggal tu macam bekas lekuk, lekuk bekas batu timpa tanah. Jatuh batu atas kaki, kaki tu bengkak, dalam tu kosong. Itulah tinggal bekas amanah. Nabi SAW ambil batu, Nabi lepas ke atas kaki dia. Tunjuk macam mana isyarat dia. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baginda melanjutkan, orang-orang saling berbai'ah, mengangkat seorang, tapi mereka tidak menjalankan amanah, sehingga dikatakan bahawa di antara fulan ada seorang yang jujur, dan dikatakan kepadanya sampai ke tahap kalau tengok ada orang baik sikit, ni dekat kita tu ada seorang tu, dia tu baik sungguh, patutnya semua orang baik. Kok ada seorang tu yang tak baik, kita kata apa? Dia tu tak baik, hati-hati sikit. Tapi punya terbalik akhir zaman ni, sampai duk tengok semua orang tak baik, duk cari siapa dengan kita yang baik tau. Oh, ada seorang tu, dia tu baik. Faham tak faham tau? Macam Nabi SAW cerita lah, macam riwayat duk cerita, kalau zaman dulu ada orang yang tak mampu untuk mengucap, kecoh, nak mati tak mampu mengucap. Oi, kecoh bila tu ada seorang tu mati tak mampu mengucap tu. Panggil Nabi, tolonglah pergi selesai kat ni. Ajak mengucap, dia tak boleh mengucap apa. Pergi jumpa mak dia pasal apa. Sampai kecoh macam tu pasal apa? Pasal ada seorang yang tak mampu mengucap waktu mati. Kita lah ni, kalau ada orang yang mampu mengucap waktu mati, kecoh. Tengok video pula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, mati. Oh, semua Allah drama. Memanglah macam tu.
Ramai semua mati, aku mati dalam iman. Kan? Oh, jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Mati. Elok aja mati. Tengok orang duk mujahidin kan, yang mati syahid tu, mati senyum. Yang hidup macam tu je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Kecoh. Tengok tu, orang tengah duk khutbah mati. Nampak pula video-video. Kecoh. Pasal apa? Pasal susahnya nak dapat orang yang mati mujak. Terbalik. Patutnya orang Islam ni semua orang amanah, semua orang amanah. Bukan parti amanah. Kan? Sebab memang fitrah dia macam tu, kita sifat dia macam tu, tapi Allah cabut. Akhirnya akhir zaman apa jadi? Sampai kena cari siapa dengan kita orang yang amanah. Ada seorang, kata Nabi SAW, Nabi cerita, ada seorang tu, dia tu jujur. Lalu dikatakan kepadanya, orang kata dia, alangkah tabahnya orang ni, alangkah jujurnya orang ni, alangkah pandainya dia. Padahal Nabi kata, padahal sebenarnya dalam hati dia tak ada iman sebesar biji sawi pun. Bukan cerita tak ada amanah. Nabi sebut dalam hati dia iman pun tak ada. Yang orang duk kata baiknya dia ni, baik dia ni, iman pun tak ada. Maksudnya entah-entah dia bukan Islam. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata telah datang satu zaman di mana aku sudah tidak peduli siapa yang berbai'ah kepadaku. Kalau dia seorang Muslim, maka agamanya akan melarangnya aku berkhianat. Dan jika dia seorang Kristian atau Yahudi, secara para pemimpinnya akan melarang mereka berkhianat kepadaku. Adapun hari ini aku tidak akan membai'ah kamu kecuali si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tuan-tuan, itulah beberapa daripada perbincangan kita yang panjang ni.